Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, pada hari ini sesi PDPR kita ialah mata pelajaran sirah. Saya akan sambung pelajaran yang lepas, iaitu tajuk yang lepas kita belajar tajuk apa? Tajuk pekerjaan Nabi Muhammad. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang seterusnya, pelajaran yang kelima, iaitu kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah Nah, anak-anak murid Ustazah bersedia duduk dalam keadaan yang selesa supaya dapat memberi perhatian apa yang Ustazah ingin sampaikan. Okey, sebelum tu kita nak tadah tangan sama-sama untuk kita baca doa sebelum belajar. Baiklah, tadah tangan sama-sama. Kita akan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baiklah. Okey, pada sesi pembelajaran yang lepas, ya, tajuk yang keempat, kita dah belajar mengenai pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas kematian datuk dan ibu baginda, ya, baginda duduk, Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan bapa saudaranya, iaitu nama bapa saudaranya siapa? Abu Talib. Okey, Abu Talib menjaga Nabi, ya, dengan penuh kasih sayang. Okey, pada waktu tu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala, dia bekerja mengembala kambing, mengembala kambing, penduduk Mekah punya kambing lah. Okey, kepunyaan penduduk Mekah. Semasa umur 12 tahun, ya, Nabi ikut bapa saudaranya Abu Talib pergi ke Syam. Okey, pada umur Nabi 25 tahun, Nabi pergi semula ke Syam, okey, untuk berniaga pula. Dia membawa barang dagangan Siti Khadijah. Okey, Nabi masa umur 25 tahun tu dia pergi untuk berniaga pula, kan. Masa umur 12 tahun dia pergi ikut bapa saudara dia Abu Talib. Tapi masa umur 25 tu dia pergi sendiri ke Syam untuk berniaga. Okey, dalam perniagaan tu Nabi mengamalkan sifat apa? Jujur, amanah, mesra dengan pelanggan, ya. Tidak sombong, ya. Jadi perniagaan yang Nabi jalankan mendapat keuntungan yang besar. Okey, itu cerita di sebalik pembelajaran yang lepas, tajuk pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang kelima, iaitu kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok kat situ pelajaran kelima. Tengok, ya, pelajaran kelima, kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, boleh tengok perenggan yang pertama. Okey, perenggan yang pertama, Ustazah baca, murid-murid yang ada kat rumah boleh buka buku teks, buka halaman 29, kita baca sama-sama. Okey, baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai budi pekerti mulia dan berakhlak yang terpuji. Kita tahu kan Nabi kita memang, ya, yang manusia, ya, seorang yang Allah jadikan yang sangat baik, yang sangat berbudi pekerti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat, sama ada orang Islam atau bukan Islam. Maksudnya Nabi dia boleh berbual-bual, bergaul dengan orang Islam dengan orang bukan Islam. Dia bukan milih, bukan Nabi nak cakap dengan orang Islam je, bukan. Nabi bukan orang bukan Islam pun Nabi bergaul juga. Okey, baiklah. Seterusnya,
orang biasa atau hamba, orang kaya atau miskin, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi remaja serta kanak-kanak. Nabi tak pilih pun orang tu kaya ke, orang tu miskin ke, orang tu tua ke, orang tu budak kecil ke. Nabi tetap bergaul. Nabi tidak mengira siapa orang tu. Okey. Seterusnya kita tengok perenggan yang kedua. Baginda juga menguasai semua pertuturan Arab. Dalam bangsa Arab ni banyak bahasa. Macam kita lah orang Melayu. Ada orang pandai cakap Jawa, ada orang pandai cakap Banjar kan. Dia banyak bahasa. Ya, ada orang pandai cakap bahasa Melayu biasa. Ya, sama juga macam bangsa Arab, dia ada bahasa-bahasa dia. Nabi tahu semua bahasa-bahasa pertuturan Arab. Jadi sebab tu Nabi senang bergaul dengan semua orang. Ya. Okey, semua penduduk tanah Arab menghormati peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati ni maksudnya apa? Mereka suka dengan peribadi Nabi. Nabi tak sombong. Okey. Seterusnya, tengok perenggan yang seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut, penyayang dan pengasih terhadap seluruh makhluk Allah. Makhluk Allah ni termasuklah apa? Binatang. Bukan manusia je. Kalau dah kata makhluk Allah ni termasuk semua. Manusia, binatang. Nabi ni pengasih, penyayang. Kalau kita pernah dengar cerita zaman Nabi dulu, Nabi sangat sayang pada haiwan apa? Kucing. Okey. Seterusnya, baginda baik pergaulan dengan sahabat dan mendengar pendapat mereka. Nabi ni kalau duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi dia suka dengar pendapat kawan-kawan dia. Bukan dia kata, aku Nabi, kawan-kawan semua kena ikut cakap aku. Bukan. Nabi dia suka dengar pendapat kawan-kawan. Yang mana baik, Nabi akan ikut, sama-sama buat perbincangan. Seterusnya, kat sini dia cerita di dalam peperangan Khandaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima cadangan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa peperangan tersebut. Bahkan di dalam peperangan sekalipun, Nabi adalah ketua peperangan. Nabi tak ikut cakap dia sendiri. Nabi menerima pandangan dan cadangan sahabatnya. Yang mana baik, Nabi bila dibincangkan itu adalah yang terbaik, Nabi akan ikut walaupun yang memberi cadangan tu adalah sahabatnya sahaja. Kalau itu adalah cadangan yang baik, Nabi akan ikut. Baiklah. Seterusnya kita tengok muka surat sebelah. Kita tengok muka surat sebelah. Okey. Kita nak tengok unit 2. Pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Okey, baiklah. Boleh tengok kat situ perenggan yang pertama. Dia ceritakan lagi semasa peperangan Badar. Okey, baiklah. Semasa peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengambil keputusan untuk berkemah di kawasan yang mempunyai mata air. Mata air ni mata air lah, yang air keluar kecil-kecil tu kan. Okey, mata air tersebut adalah tempat yang awal ditemui dalam perjalanan dari Madinah. Masa perjalanan Nabi dengan sahabat daripada Madinah, Nabi terjumpa kawasan mata air itu dulu. Okey, seorang sahabat yang bernama Al-Hubbab bin Al-Munzir bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, adakah tempat ini tuan pilih kerana helah perang ataupun arahan daripada Allah yang tidak boleh ditukar lagi?" Sahabat ni tanya dekat Nabi, adakah tempat yang Nabi pilih itu adalah untuk helah perang ataupun arahan, perintah daripada Allah yang memang tak boleh tukar. Nabi cakap apa? Baginda bersabda, tengok perenggan keduanya. Baginda bersabda, sebenarnya ini hanyalah pendapatku dan helah dalam peperangan sahaja.
Maksudnya bukanlah perintah Allah, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Hubbab memberikan pendapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kemah itu didirikan di hadapan punca air tersebut, ya. Maksudnya Hubbab ni cakap jangan dibagi pendapat supaya kita buat kemah di punca air mata air tu. Bukan kita buat kemah dekat air mata air tu, tapi kita pergi cari punca. Kat mana punca air mata air tu? Kita buat kemah di punca mata air tu. Maksudnya kat situ lagi lah banyak air kan. Okey. Oleh itu tentera Islam mempunyai air yang cukup dan tentera musuh tidak dapat air tersebut. Jadi bila Al-Hubbab ni bagi cadangan, Nabi berbincang dengan sahabat yang lain dan bersetuju untuk mendirikan kemah di punca air mata air itu, ya. Okey, baiklah. Seterusnya tengok perenggan yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan Al-Hubbab lalu mengarahkan tentera Islam bergerak ke hadapan daripada tempat mata air. Akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan. Walaupun Al-Hubbab seorang tentera biasa, perancangan yang baik membolehkan tentera Islam dapat mengalahkan musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai apa juga pendapat daripada sahabat-sahabat baginda. Walaupun baginda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua perang, nabi yang paling mulia, ya. Kita tahu nabi Allah, ya. Kita kalau boleh kita memang nak kena dengar cakap dia 100%, tapi nabi ni sangat, ya, menghormati cadangan-cadangan oleh orang lain. Yang mana cadangan yang bernas, yang difikirkan sesuai, Nabi akan ikut, ya. Okey, seterusnya kita tengok Ustaz seterusnya. Okey, sifat Nabi, sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul. Okey. Yang pertama, memuliakan orang lain. Kalau ada pendapat, Nabi akan dengar, ya. Nabi tak tolak terus apa cadangan yang diberikan. Seterusnya, jujur dalam bicara, tak sombong, ya. Nabi tak menipu, Nabi amanah. Bila bercakap, Nabi akan bercakap dengan betul dan benar. Seterusnya, menerima pendapat orang lain. Orang lain bagi pendapat, Nabi terima. Okey, seterusnya merendah diri. Nabi tak akan pernah cakap, dengar cakapku, kerana aku adalah Nabi Allah. Tak ada, Nabi tak pernah cakap macam tu. Bila para sahabat memberi cadangan, Nabi akan terima, ya, jika sesuai Nabi bersetuju. Seterusnya, tidak memalukan orang. Bila sahabat bagi cadangan, Nabi tidak memalukan, ya, sahabat tersebut. Nabi terima dulu pandangan. Jika tidak bersesuaian, Nabi akan tolak. Berlapang dada, tidak bercakap kat belakang. Maksudnya kalau ada cadangan, Nabi terus membuat perbincangan. Seterusnya, tidak memotong percakapan orang lain, ya. Dengar dulu apa pandangan orang tu, dengar dulu apa pandangan sahabat tu, baru buat keputusan. Jangan di tengah cakap kita potong cakap dia, ya. Kita dengar dulu, baru kita memberi keputusan yang bernas. Okey, baiklah. Berkata baik, ya, jangan cakap benda-benda yang buruk. Seterusnya, memanggil dengan panggilan yang baik, wahai sahabatku. Nabi tak panggil dengan perkataan-perkataan yang tidak sedap didengar oleh telinga. Okey. Okey, anak-anak murid Ustazah harap faham benda-benda ni, ya. Kena ingat sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul. Kita perlulah ikut juga sifat mulia Nabi ni supaya kita dapat pahala sunnah, pahala buat baik. Semoga Allah terima segala amalan kita yang kita lakukan dekat dunia ni, ya. Apa yang baik, sunnah Nabi semua baik. Kita
sehabis baik, sepatutnya kita berusaha sehabis baik untuk mengikut amalan sunnah Nabi Muhammad supaya Allah berkati hidup kita selalu. Okey, baiklah. Seterusnya untuk pelajaran hari ini, tajuk yang terakhir Ustazah ingin ceritakan adalah nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Untung nama-nama sahabat kat bawah ni sangat beruntung. Sebab apa? Sebab Allah dah menjanjikan mereka-mereka ni, nama-nama yang saya akan sebut sebentar lagi ni, dijamin masuk syurga. Sebab mereka ni adalah sahabat-sahabat Nabi yang sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh nak nafikan lagi, memang nama-nama yang di bawah ni adalah nama-nama sahabat Nabi yang memang akan ada duduk dalam syurga. Tengok betapa baiknya, betapa tingginya amalan mereka semasa hayat mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang keempat, Sa'id bin Zaid. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jar'ah. Yang ketujuh, Umar bin Al-Khattab. Yang ketujuh, Umar bin Al-Khattab. Yang ke-8, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang ke-9, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Yang ke-10, Abdurrahman bin Auf. Okey, ada berapa nama sahabat yang dijamin masuk syurga Allah? Ada 10. Ada 10 nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Ustazah harap murid-murid ustazah akan dapat hafal ke 10 nama ni. Sangat penting untuk kita gunakan pada masa akan datang. Bila ada orang tanya, siapa nama sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, kita dah tahu dah ke 10 orang ni. Sangat-sangat beruntung. Siapa nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Saya pun nak masuk syurga juga. Kita sama-sama tingkatkan amalan kita, amalan baik kita. Kita sama-sama berbuat baik. Kita sama-sama tinggalkan segala larangan yang Allah larang. Kita lakukan segala perintah Allah. Kita taat perintah Allah. Kita istiqamah melakukan ibadah kepada Allah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu ialah kita sentiasa melakukan ibadah kepada Allah berlanjutan. Maksudnya jangan hari ni je buat solat 5 waktu, tapi hari esok pun kita buat, esok lagi sampai bila-bila hari-hari kita melakukan solat 5 waktu dengan penuh lah, tak ada tinggal kan. Maksud itu istiqamah, berpanjangan melakukan ibadah. Bukan hari ni je baik, esok tak baik. Okay. Jadi kita semua, impian kita semua nak masuk syurga. Jadi kita macam-macam kita kena buat baik, bergaul dengan orang yang kita kaitkan dengan kisah yang kita belajar hari ni, kehidupan masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergaul dengan orang lain tanpa mengira bangsa. Tak kira orang tu agama Islam ke bukan agama Islam ke, tak kira orang tu kecil ke, orang tu besar ke, orang tu tua ke, bergaul dengan baik. Tak kira orang tu kaya ke miskin ke, kita berkawan sama rata. Bukannya orang tu miskin tak naklah dekat dengan dia, miskin baju koyak-koyak, tak baiklah macam tu kan. Kita kena bergaul sama rata. Kita bergaul, menghormati orang lain walau kita rasa kita ni bagus sangat. Tak boleh macam tu. Kita kena buang sifat yang macam tu jauh. Okey, baiklah. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini.
ini, Ustazah harapkan banyak pengajaran yang kita dapat daripada kisah-kisah Nabi ni, ya, dengan sifat-sifat Nabi tadi yang Ustazah terangkan, sifat-sifat Nabi, sifat mulia Nabi yang ni kan, kita boleh ikut, ya. Kita usaha sikit-sikit, bukan kita nak terus jadi baik. Memang susah manusia ni. Kita kena berubah sikit demi sedikit, biar benda tu terkesan di dalam hati. Kalau cepat-cepat pun kita buat hari ni je, esok tak buat pun tak mendatangkan faedah. Okey, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak ingatkan lagi supaya murid-murid dapat mengulang kaji pelajaran di rumah, tidak membuang masa. Gunakan masa yang ada di rumah ini dengan perkara-perkara berfaedah dan yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.